Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran Mega Islam tahun 3. Bidang sirah iaitu tajuk meneladani sifat tabligh. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Objektif kita pada hari ini yang pertama, Ustazah nak kamu dapat menyebut maksud tabligh. Dapat menyebut maksud tabligh. Yang kedua, Ustazah mahu kamu dapat menyatakan keunggulan sifat tabligh melalui kisah baginda, iaitu maksud keunggulan adalah keunggulan ni bermaksud kehebatan. Kita tengok bagaimana kehebatan sifat tabligh Rasulullah dalam kisah dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Seterusnya murid-murid, kita tengok maksud tabligh. Kita tengok maksud tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Ustazah ulang lagi sekali. Tabligh bermaksud menyampaikan. Sifat tabligh ni merupakan salah satu sifat wajib bagi Nabi. Sifat wajib bagi Nabi ada 4. Salah satunya adalah tabligh, iaitu mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah dan disampaikan kepada umatnya. Itu maksud tabligh, iaitu menyampaikan wahyu daripada Allah dan disampaikan kepada umatnya. Itu maksud tabligh. Seterusnya murid-murid, kita tengok keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW melalui kisah baginda. Yang mana kita tahu tadi, keunggulan bermaksud kehebatan. Bagaimana Nabi berdakwah, menyampaikan tabligh tadi, menyampaikan dakwah kan melalui kisah dia. Kita tengok pertama daripada peristiwa pertama, dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia ni iaitu ataupun secara sulit, secara menyorok-nyorok orang kata kan. Kepada siapa? Kepada keluarga dan orang yang paling rapat dengan Nabi. Contohnya kepada Siti Khadijah, Nabi berdakwah iaitu isteri dia, baginda. Kemudian kepada orang yang paling rapat, sahabat yang paling rapat, Abu Bakar As-Siddiq. Dan semasa Rasulullah berdakwah secara rahsia, apakah cabaran dia? Yang pertama antaranya ialah Abu Talib, bapa saudara Nabi, menolak dakwah baginda. Yang mana kamu tahu Abu Talib ni siapa? Iaitu bapa saudara Nabi yang telah menjaga baginda sejak dia kecil setelah kematian datuknya Abdul Muttalib. Sedangkan bapa saudara yang paling hampir yang jaga dengan Nabi pun menolak dakwah Nabi. Yang seterusnya, apakah tindakan Nabi apabila menerima cabaran tersebut? Nabi tetap memikul tanggungjawab dan tidak mudah putus asa. Ini adalah cabaran. Cabaran tersebut, apa tindakan? Nabi takkan putus asa, akan terus tetap meneruskan dakwah. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Apabila dakwah secara rahsia tadi selama 3 tahun, maka Allah telah perintahkan kepada baginda untuk berdakwah secara terbuka. Terbuka ni bermaksud dakwah secara terang-terangan, tak ada dah menyorok ya. Tak ada secara sulit. Apakah cabaran dakwah secara terbuka? Iaitu kaum musyrikin mencaci, menghina, memulau, termasuk bapa saudaranya iaitu Abu Lahab. So kaum musyrikin ni orang kafir lah. Orang kafir sebelum ni mereka dah telah percaya pada agama datuk nenek moyang mereka. Mereka menyembah berhala, menyembah api, menyembah matahari. Tiba-tiba datang Rasulullah untuk menyampaikan agama baru iaitu berdakwah, menyampaikan agama Islam. Apa tindakan mereka? Cabarannya, mereka mencaci, menghina. Termasuklah bapa saudara sendiri iaitu Abu Lahab. Apakah tindakan Nabi? Adakah Nabi marah? Nabi balas dendam? Tidak. Nabi tetap bersabar dan tenang dan merancang strategi dakwah. Dia rancang bagaimana cara untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga kita tengok sifat tabligh dalam peristiwa di Taif.
yang mana Nabi telah meneruskan dakwah mereka, baginda di Taif. Baginda menyampaikan ajaran Islam di sana. Apakah cabarannya? Baginda tetap diejek, dicaci, dihina, dilontar dengan batu. Dan diceritakan juga semasa Nabi berdakwah di Taif, Nabi dibaling dengan najis. Ya, ni dilontar dengan batu dan diletakkan duri-duri di atas jalan yang Nabi lalui sehingga berdarah kaki, tumit ibu kaki Nabi, ya. Itulah cabaran dia. Apakah tindakan Nabi? Nabi cekal, berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Nabi tetap berdoa supaya dibukakan hati mereka untuk memeluk Islam. Okay, yang keempat, sifat tabligh, ya, dalam menyampaikan, menyebarkan dakwah, iaitu dakwah dengan penulisan. Yang mana Nabi iaitu menyampaikan ajaran Islam kepada raja. Okay, contohnya pemerintah negara Rom, Habsyah, Mesir dan Parsi. Apakah cabarannya? Sebahagian besar menolak dan menentang serta memerangi umat Islam. Maksudnya ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi lebih ramai pemerintah yang menolak agama Islam. Okay. Salah satu pemerintah yang menerima Islam adalah An-Najashi. An-Najashi ini merupakan raja pemerintah di negara Habsyah. Kemudian apakah tindakan Nabi Muhammad? Nabi tetap meneruskan dakwah, kemudian meneruskan di Madinah dan diperkukuhkan dakwah di Madinah. Okay. Kan Nabi berdakwah dari kota Mekah, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah dan memperkukuhkan dakwah Nabi di Madinah. Okay, itu antara 4 keunggulan sifat Nabi dalam menyampaikan dakwah atau tabligh. Tadi kita maksud menyampaikan dakwah. Pertama, kisah secara rahsia. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Yang ketiga, kita tengok tadi peristiwa di Taif. Dan keempat, dakwah dengan penulisan. Okey, itu sahaja keunggulan sifat Nabi dalam berdakwah melalui kisah baginda. Okay, seterusnya, kita tengok kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Yang mana tabligh tadi kita tahu menyampaikan. Maksud dia menyampaikan, kita tengok apakah kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Okay, yang pertama, kesan dia, kepentingan dia, ajaran Islam tersebar luas. Yang mana Nabi menyampaikan dakwah dari kota Mekah, kemudian ke Taif, seterusnya ke Madinah, dan sehinggalah kesannya agama Islam tersebar serata dunia. Kesan daripada dakwah Nabi, iaitu tabligh Nabi menyampaikan dakwah. Kemudian yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Yang mana Nabi telah menyebarkan agama Islam, telah terhapusnya agama nenek moyang mereka sebelum ini, iaitu menyembah berhala, menyembah batu, matahari dan sebagainya. Maka penyembahan berhala semakin ditinggalkan. Maksudnya semakinlah agama menyembah berhala ni masih berkurangan. Yang telah kesannya ramai telah memeluk Islam. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Okay, kita tengok contoh kisah Nabi tadi. Walaupun Nabi dicaci, dihina, dikeji, berbagai cabaran yang telah Nabi terima, tetapi apakah tindakan Nabi? Nabi tetap menunjukkan akhlak yang baik, tetap bersabar dan tetap tidak mudah berputus asa, ya, menunjukkan akhlak yang mulia, berdoa yang baik-baik, kan, supaya dakwahnya disampaikan, berjaya disampaikan. Yang keempat, amalan jahiliyah dihapuskan. Maksudnya, jahiliyah ni bermaksud adalah amalan yang tak elok yang masyarakat Arab buat sebelum ini, iaitu menyembah berhala, membunuh anak perempuan, berzina, judi dan sebagainya. Maka dengan kedatangan agama Islam, amalan jahiliyah tersebut dapat dihapuskan. Okey, itu di antara kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Okey, seterusnya kita tengok tugasan, iaitu tugasannya adalah peta bulatan. Kamu dikehendaki buat peta bulatan di dalam buku tulis, yang mana kamu kena tulis ciri-ciri pendakwah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iaitu ia telah beri amanah
berani kerana benar dan dikendaki kamu buat lagi, kamu cari lagi 2. Apakah ciri pendakwah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW? Okey, kamu boleh merujuk buku teks, tanya ibu bapa. Okey. Kalau guru tadi Ustazah dah sampaikan kan. Kamu cari di sumber-sumber yang lain, internet dan sebagainya. Okay, itu saja tugasan pada hari ini. Okay, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okay, Ustazah nak pertama kamu akan faham, dapat apa maksud tabligh. Okay, yang kedua kamu dapat menyebut keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW melalui sirah Nabi. Okay, yang 4 tadi. Dan seterusnya kamu boleh menyebut apakah kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Okay, dan kemudian kamu jangan lupa buat tugasan peta bulatan tadi dalam buku tulis. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.